Degup! Berpuas hati saya. Ya, untuk jantung kita pakai degup, bukan denyut. Saya fikir mungkin jantung dia skala Richter dia rendah kot kan. Dia cakap nyut-nyut jantung je. Ataupun mungkin kedudukan jantung dia berada dekat bahagian kepala, mungkin bahagian nadi, dia pergelangan tangan seperti ini. Jadi otak saya dia macam melilau. Ya, untuk jantung kita pakai degup. Kuat sikit. Okey? Saya suka lagu ni tau. Ya Allah. Okey, memang betul. Penulisan kreatif seperti puisi, lirik lagu dan sebagainya ada sedikit kebebasan untuk melanggar hukum tata bahasa. Tetapi awak kena tahu, yang kita langgar hukum tata bahasa tu adalah perkara yang biasanya tidak boleh dibayangkan. Contohnya, kata seni nama. Contohnya di. Okey, ada lirik lagu raya ditulis di hari raya. Sepatutnya pada hari raya. Sebab di kita tak dapat bayangkan, jadi tak ada masalah. Lagi apa lagi yang berkaitan dengan imbuhan. Contohnya mencintai jadi menyintai. Sepatutnya mencintai tapi dibuat menyintai. Okey, tapi kalau yang melibatkan kata nama dan juga kata kerja, perkara yang kita boleh bayangkan, kalau kita salah pilih perkataan itu, dia akan bagi bayangan yang berbeza kepada jalan cerita lagu tersebut. Denyut dengan degup berbeza. Okay, jadi bila saya bayangkan jantung dia berdenyut tu macam nyut-nyut macam tu. Risau saya, takut dia ada masalah lemah jantung. Ya? Kita kena kejarkan dia ke hospital. Tapi saya suka lagu ni. Sehari dua ini, heboh di media sosial mengenai satu ayat di dalam lirik Casablanca, iaitu denyut jantungku berdebar apabila ayat tersebut telah diperbetulkan oleh seorang cikgu bahasa Melayu, katanya sepatutnya perkataan yang betul adalah degup jantung. Namun cikgu ini pula tampil untuk membetulkan perkara tersebut, kerana menurutnya kedua perkataan tersebut boleh sahaja diguna pakai. Mereka berkongsi video melalui akaun TikTok Silfik dan Zekirana 27. Saya tak tahu kenapa awak komen denyut jantung salah, degup jantung betul. Sebab kedua-duanya betul. Yang penting adalah penggunaan dalam bentuk ayat, konteks ayat, pemahaman awak macam mana. Sebab denyut jantung ni maksudnya keadaan jantung tu yang turun naik. Itu denyut. Degup ialah bunyi yang dihasilkan daripada denyutan tadi itu. Jadi dua-dua konteks makna perkataan ini wujud dan ada. Cuma awak kena pilih mana yang sesuai dalam konteks ayat yang awak nak gunakan. Awak tak boleh kata oh ini salah, ini betul. Sebab dua-dua itu ada. Kemudian, saya rasa awak nak kecam lagu Casablanca. Tapi awak kena faham, dalam penghasilan puisi dan juga bidang sastra, ada terma ataupun lesen untuk kebebasan kita guna bahasa tu dengan suka hati kita. Nama termanya ialah Licentia Poetica. Okey, jadi dalam terma ni awak boleh langgar hukum tata bahasa untuk dalam bidang sastra sahaja ya, supaya awak dapat hasilkan penulisan yang baik, bunyi sedap dan awak dapat ekspreskan perasaan awak yang awak nak sampaikan. Sebab kalau awak ikut hukum tata bahasa akan jadi terhad. Tapi sebab tu kita bagikan kebebasan supaya awak boleh luah apa yang awak nak. Contoh, memintal buih. Macam mana siap memintal buih? Jadi benda tu kita tak boleh nak pertikaikan dia nak guna apa. Tapi awak boleh kritik sastra tersebut. Tapi jangan kritik dari segi tata bahasanya sebab itu apa yang dia rasa. Dia ekspreskan apa yang dia rasa. Jangan kita pertikaikan. Kita boleh kaji apa yang nak cuba sampaikan. Jadi, itu yang awak kena faham. Denyut dengan degup, dua-dua ada ikut keadaan penggunaannya. Okey, ramai cuba bagi buah fikiran tentang degupan jantung dengan denyutan jantung. Baik, saya tunjukkan gambar ini ya. Okey, macam tadi saya nak tahu maksud menyirat. Menyirat ni sebenarnya perbuatan ibarat menjahit jala. Jala kan dia, lubang dia besar sikit kan, jauh-jauh sikit kan Tapi perasan tak dalam tu juga ada diberikan perkataan menganyam. Adakah menganyam dengan menyirat sama? Kita boleh pakai ke untuk jala? Tak boleh. Mana boleh pakai menganyam jala? Tapi kenapa diletakkan menganyam? Sebab itu yang paling hampir untuk menggambarkan menyirat itu apa. Okey, maksudnya apa? Ada lagi istilah yang paling tepat untuk kita berikan kepada sesuatu itu. Mengikut pengalaman saya sebagai guru SPM, siapa yang ambil format SPM antara tahun 2000 hingga 2020, mereka akan perasan satu bahagian mencari kesalahan ini, mereka pairkan tau, mereka pasangkan. Yang pertama mencari kesalahan ejaan dan kesalahan imbuhan. Kedua mencari kesalahan istilah dan kesalahan tata bahasa. Yang mencari kesalahan istilah dan tata bahasa inilah mereka perlu berhati-hati. Dan untuk kesalahan istilah, mereka harus mencari istilah yang
paling tepat. Walaupun ada yang hampir, kita akan ambil yang paling tepat. Dah banyak kali dah tentang jantung berdenyut. Yang ni keluar dekat dalam mana-mana soalan dan buku-buku latihan. Sepatutnya jantung berdegup dekat dalam skema dia. Okay? Memang denyut ini kita boleh kata dia hampir lah. Tetapi yang paling tepat untuk jantung ialah berdegup. Okay? Kalau awak cari sumber berdenyut nak tahu faham maksud dia apa, memanglah dia tak jantung. Jantung itu yang paling hampir yang kita boleh nampak lah. Okay? Tapi yang paling tepat ialah degup. Degup sangat istimewa untuk jantung. Dia punya feel tu lain. Kalau denyut, saya ambil nadi lah contoh kan. Awak tak nampak dia bergerak. Okay? Awak tak nampak dia bergerak. Tapi boleh rasa lah. Bila tekan boleh rasa lah. Okay? Lagi, kepala berdenyut. Tengok dari mata kasar tak nampak. Tapi pegang, nyut-nyut. Berbanding dengan jantung, kalau ayah berbaring tak pakai baju, boleh nampak dari jauh dada dia berombak. Nampak? Kan? Dia berdup-dup tu kan? Istimewa untuk jantung. Kita pakai berdegup. Ketepatan dalam istilah. Walaupun dia merupakan satu bahan sastra, karya sastra, tetapi yang dua itu sedikit mengelirukan. Jadi kita ambil yang paling tepat. Walau bagaimanapun, saya meraihkan kepelbagaian pendapat para pejuang bahasa Melayu di luar sana. Dulu saya rasa saya seorang-seorang saja nak martabatkan bahasa Melayu dekat media sosial. Sekarang dah ramai, saya rasa bertuah dan bangga. Okay? Misi kita sama je. Nak martabatkan bahasa Melayu, bahasa ibunda kita. Ya. Nak duduk semeja, nak berbincang, seronok sangat-sangat. Bagi lontaran idea. Sebab itu sepatutnya yang kita buat. Okay? Bukannya mengecam antara satu sama lain. Ya. Nak duduk bercakap tentang tata bahasa, nak bercakap tentang sastra. Saya juga ialah cikgu sastra. Saya juga ambil kesusastraan Melayu di Universiti Malaya. Jadi seronok untuk kita berkongsi, bagi lontaran idea tentang tata bahasa, sastra dan sebagainya. Korang cakap lah macam mana pun, saya suka gila dengan lagu ni. Suka gila. Suka ke gila? Suka sampai gila.